Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, seperti biasa saya minat dengan misteri-misteri. Macam misteri Nusantara TV3 dulu tuh. Sekarang nih, salah satu minat saya ialah misteri mengapa orang berkuasa tak buat. Bila ada tak berkuasa, baru nak hege-hege, nak buat, nak cakap ini, nak komen itu, kata ini tak boleh, ini dosa dan sebagainya. Tapi, waktu berkuasa dulu, selama 33 bulan di dalam kerajaan, kenapa tak buat? Apa yang saya kata ini sebenarnya ialah tentang isu baju jururawat yang telah dikecam, dikatakan terlalu ketat dan tak mengikuti tak ikut undang-undang yang sepatutnya lah menurut beliau. Jadi pertama, sebelum bercakap tentang itu, sepatutnya mereka ingat dulu bagaimana dengan janji yang dulu. Mana rang undang-undang yang dulu itu, yang dijanjikan itu, rang undang-undang 355 itu pun tak jadi. Apalagi dengan baju pula. Yang hairannya, seperti biasa saya kata hairan, waktu berkuasa, waktu betul-betul ada kuasa, waktu betul-betul dalam kerajaan, malahan waktu itu Tuan Guru Hadi Awang pun dia ada jawatan, jawatan dia setaraf dengan menteri. Malah banyak juga menteri-menteri PAS dalam kerajaan. Tapi hairannya, tak ada pun berita, tak ada pun komen, tak ada pun komplain, tak ada pun desakan supaya baju jururawat itu ditukar. Sehingga kan komponen dalam Perikatan Nasional, Parti Gerakan, sampai mahu supaya MP PAS itu supaya mohon maaf, kerana ini saya setuju juga lah, ini mungkin akan boleh membuatkan hati para jururawat ini kecil hati. Ingat, orang-orang di jururawat tu bukan hanya ada orang yang tak boleh pakai baju itu, tapi jururawat ini terdiri daripada pelbagai suku, pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi saya fikir semua jururawat ada pilihan, dan itu bukan wajib untuk ketatkan baju itu. Kalau mereka nak pakai macam mana, itu hak mereka. Itu hak mereka. Jadi saya pun setuju dengan satu artikel kata, pertama, perlu mohon maaf kerana jururawat-jururawat ini banyak berkorban. Mereka sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak, berusaha sungguh-sungguh supaya ada orang yang boleh selamat. Kedua, seperti kata Syed Abdul Rahman kata begini, ada banyak lagi isu lain yang penting daripada baju jururawat untuk dibahas di Dewan Rakyat. Lagi pula, tentang baju ini, saya fikir itu hak orang untuk nak pakai baju macam mana. Jadi persoalan, sekali lagi saya berbalik semula kepada persoalan utama sebelum saya tutup. Persoalan paling besar ialah kenapa waktu dalam kerajaan berkuasa besar tak buat apa-apa. Sekarang dah tak ada kuasa, tiba-tiba nak jadi hero. Itu sebenarnya nampak seolah-olah cuba untuk mengambil kesempatan di saat kesempitan. Tapi tak apalah, itu hak setiap orang. Habis modal, Bang. Habis modal. Seperti seolah-olah ada habis modal. Ekonomi dah okey, semua okey. Tengok sekarang dah tak ada modal, terpaksa ambil baju jururawat. Kesian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, judi dalam talian yang sekarang ini menjadi isu paling hangat di Malaysia akhirnya telah pun membabitkan SPRM. SPRM baru sebentar tadi, kira-kira petang tadi, telah pun mengumumkan bahawa ahli politik tersebut mungkin akan juga kena nanti. Daripada malaysiakini.com dengan tajuk Payung Judi Dalam Talian, SPRM siasat pembabitan ahli politik. Siapakah ahli politik yang terbabit ini, yang tak bertanggungjawab ini? Harapkan pegar makan padi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang menyiasat berkaitan pembabitan ahli politik dalam aktiviti judi dalam talian. Siasatan berkenaan dijalankan berdasarkan maklumat yang diterima dan turut juga berkongsi perkara tersebut bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia. Katanya SPRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan kegiatan rasuah serta salah guna kuasa hingga menyebabkan isu judi ini berlaku, kata kenyataan yang telah dikeluarkan bahagian komunikasi strategik Suruhanjaya itu pada hari ini. SPRM memang sudah sedia untuk siasat ahli politik yang terlibat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dulunya mungkin tak ada kena-mengena dengan ini, dan saya rasa pun tidak ada kena-mengena. Cuma saja kita ingat dulu pernah satu ketika Anwar pernah mendedahkan bahawa dia kata dia memberi gambaran, ada gambaran seolah-olah PN ada terima dana daripada syarikat judi. Kita tak tahu apa akan berlaku selepas ini. Dan pastinya kalau ini terkait dengan apa yang tadi saya bacakan itu, ini memang satu perkara yang menakutkanlah. Dan Menteri KDN pun sendiri telah pun menyebut ini di Dewan Rakyat. Makna kata ini bukan satu perkara yang simple, bukan satu lagi perkara yang fitnah ataupun tak betul, tapi ini kemungkinan besar ada terjadi betul-betul. Cuma saja yang kita tunggu ini, siapakah ahli politik atau parti politik yang terbabit ini, yang betul merusakkan negara ini. Harap-harap bukanlah harap-harap tak ada kaitan dengan Perikatan Nasional, tak ada kaitan dengan Muhyiddin, tak ada kaitan dengan Hadi Awang. Kita harap-harap begitulah. Kita harap-harap begitu. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita tetap mendoakan supaya Polis Diraja Malaysia dan SPRM berjaya menangkap mereka yang bertanggungjawab ini, mereka yang membawa Malaysia lebih rugi ini. Bayangkan saja, ada satu artikel saya baca, ini sangat merugikan negara Malaysia, sangat merugikan negara Malaysia in term of tax, in term of banyak lagi lah, rugi betul. Okey, jadi elakkan perkara-perkara yang tak betul. Jangan sampai kena tangkap baru menyesal. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.